6 tarkul gunah. Cuba baca. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Tarkul gunah azwajum mutahharatu wa hum fiha mutahharatu wa hum fiha. مطهرة gitu Ustaz. Ya, mutahharatu wa hum fiha. Tarkul gunah. Okey Ustaz. Jadi idgham bila gunah. Okey, faham Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Okey. Nampak kan? Jadi maknanya kena jagalah hukum-hukum yang ada kat situ. Maknanya kalau wars membaca dengan 6 harakat, pastikan berdengung pada idgham al-gunah tu. Sebab kalau kita baca wars, kita katalah kita baca wars, tapi dalam masa yang sama kita tak berdengung pada mutahharatu wa hum fiha. Itu bukan bacaan wars, itu bacaan khalaf. Jadi maknanya kena dipastikan kena pastikan semua hukum dapat kita baca dengan baik. Jadi bezanya kat situ saja. Kalau wars baca dengan azwajum mutahharatun wa hum fiha. Kalau khalaf baca dengan azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nampak beza sedikit saja bezanya. Okey. Kemudian lepas tu? Bagus silah. Ya Ustaz. Sebab sila berada di panggal kalimah, nampak? Walahum tu. Walahum. 4 harakat. 2 dahulu. Dua. Okey Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Okay, itu qalun. Kemudian baca qalun lagi dengan tawassut. Sila. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Okey, tawassut pada mad jaiz sahaja. Maknanya kalau kita baca qasar, walahum pun qasar jugalah. Kalau baca tawassutnya pada mad jaiz sahaja. Jadi silahnya tetap 2 harakat. Sebab silah kalau bertemu dengan hamzah qata' sahaja yang boleh dibaca dengan 4 ataupun 6. Kalau silah yang bertemu dengan selain hamzah qata' tetap dibaca dengan 2 harakat. Jadi maknanya yang berbeza hanyalah mad jaiznya sahaja. Okey, ada soalan tak pada kalimah? Minta fahamkan apa kita bincang ni. Kalau siapa-siapa yang tak faham kena tanyalah. Ingat, antum jangan padukan sepenuhnya pada buku tu. Sebab buku ni dia tak menolong kita lah. Dia boleh kita buat sebagai rujukan sahaja. Tetapi kalau nak baca dengan betul, maka tidak mesti kena fahamkan apa yang kita bincang tu. Sebab dia berbeza suasana wakaf tu. Ketikanya wakaf di sini, ada ketikanya wakaf di situ. Jadi maknanya dia akan berubah lah. Okey. Cuba Muhammad Faris. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Muhammad Faris Adli. Cuba baca innallaha la yastahi ayyadriba. Berhenti sampai fawqaha. Ya, fawqaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan. Yastahi berapa harakat? Berapa harakat yastahi tu? 46. Kenapa baca 46? Mak apa tu hukumnya? 2 harakat. Baca 2. Mak apa tu hukumnya? Mak apa tu? Jaiz. Mak jaiz. Jadi maknanya antum semua mesti kena faham hukum mak jaiz ke mak wajib tu. Sebab kalau mak jaiz,
mesti baca dengan 2 dahulu, tak boleh 4. Ikut terusan dia baca 2 dahulu. Okey, Oh, cuba. Innallaha la yastahyi an Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu siapa tu? Qalun. Okey. Kemudian Tu qalun tawassul. Qaulun tawassul. Betul? Tawassul pada majais. Okey. Kalau antum perhatikan, dia tak ada khilaf kan di pangkal dia rasul ayah tu. Rasul ayahnya pada kalimat azwaj, pada kalimat pada mak jaiz sahaja. Istahyi sahaja. Okey, baca dengan 4. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kemudian Lepas tu baca 6 harakat. 6 harakat wash. Dengan sewas. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Okey, 6 harakat tu siapa dia? Was dengan Hamzah. was dengan khalat sahaja. Ya, betul. Betul. Was dengan khalat sahaja. Khalat kat mana? Kalau dia ada khilaf, Kat mana ada khilaf? nun mati bertemu dengan ya. Bukan khilaf dia wajib tu, wajib baca dengan tarkul gunnah. Okey, sekarang baca khalaf. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Okey, terus فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Ni qalun khususnya wash tawassuk pada mak badal. okey, baca. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Okey, kemudian seterusnya وأما siapa lagi? Ada lagi? tu je wash. Qalun dengan wash Ustaz. Was dengan Wash dengan qalun. okey, yang pertama qaulun, kita baca qaulun yang pertama. Yang kedua warsh. Apa bezanya tu? Warsh baca dengan? Dia baca 4 harakat pada mak badal. Okey, yang 6 harakat? Ni nak maza. Tak ada. 6 harakat pada badal tu lah. Oh, nak. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Okey. Anda faham Ini sebab khilafnya hanya pada satu kalimah sahaja. Jadi taklah maknanya sukar kita nak cari dia punya khilaf bacaan tu. Ya. Okey, cuba Khairul Fatihah. Cuba sambung. Khairul Fatihah ada? Sorry. Ini kumpulan B baik. Faris Siti Salihah. Yes, Dad. Siti Salihah. Yes, yes, Dad. Okey, baca. Sambung.
Berhenti pada bihadza masala. Bismillahirrahmanirrahim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا Maza tu berapa مثلا. harakat? Maza berapa harakat kita baca? Saya recall dulu Ustaz kan? Ya, berapa harakat tu? Sepatutnya empat harakat Ustaz. Itu mat apa tu? Mak je mak jaiz. Oh, mat. Ingat kalau mak wajib, maknanya yang pertama sekali antum mesti kena kenal pasti mak wajib dengan mak jaiz. Okey, kalau sekiranya mak wajib, mak jaiz, maka dia mesti bermula dengan 2 harakat bagi qaulun. 2, 4 baru 6. Kalau mak wajib, tak boleh 2 lah. Mak wajib dia 4 dengan 6 sahaja. Jadi sekarang ini mak wajib mak jaiz kan? Jadi maknanya nanti kena baca dengan 2 harakat dulu. Bagi qaulun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Itu bacaan qaulun. Kemudian bawa Ustaz juga ke 4. Ustaz bawa 4. ya, 4 siapa ni? Qaulun. Qaulun lagi. Okey, baca qaulun. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Okey, kemudian siapa lagi? Wash 6 harakat. Baca was. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Okey, dia tak ada apa khilaf ni. Dia hanya khilaf pada hukum mat sahaja. Jadi maknanya kalau khilaf pada hukum mat sahaja begini, sepatutnya antum tak ada masalah lah. Semua boleh baca dengan baik. Okey, kemudian teruskan. Sampai habis ayat tu. Sampai kafir Ustaz. Sampai habis. Al-Fasiqin. Baca qaulun. Baca qaulun dulu. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Bihi berapa harakat? Berapa harakat bihi tu? Sama macam tadi ya Ustaz, 2. Kenapa baca 2? Apa hukum ni tu? Mak wajib ke mak jaiz? Mak jaiz Ustaz. Mak jaiz. Ya. Mak silah tawilah tu mak jaiz. Ya, dalam ilmu qiraat yang kita baca ni, dia mak silah qasirah ini mak jaiz. Kemudian mat apa lagi? Mat ta'zim, mak jaiz juga. Kan? Jadi maknanya kena fahamkan lah. Dia mesti baca dengan 2 dahulu. Okey, yang kedua? 4 harakat qaulun. Okey, baca. Wa ma yudhillu saja. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Okey, kemudian? Okey, yang difahamkan. Siapa lagi yang ketiga? Masuk wash Ustaz. Wash, okey. Wash, patutnya wash baca 6 harakat. Tapi wash boleh baca tak ketika ni? Dia kena lihat dahulu dia punya depan dia tu.
Macam qalu tak ada masalah kan. Kita dah baca 2, 4. Lepas tu nak masuk 6 dengan warsh, oleh warsh. Sebelum kita baca 6 harakat oleh warsh, kita kena lihat dahulu kalimah-kalimah yang di depan dia tu. Ada tak khilaf lain bagi warsh? Ada yang lain? Wash dia tarki ar-ra pada kalimah kathira. Okey, jadi tarkib ra' pada kalimah kasirah. Tak bolehlah warsh. Sebab kita masih ada khilaf kat depan dia tu. Sekarang ni kita hanya pada kalimah, kita tukarkan bacaan hanya pada kalimah bihi sahaja. Jadi tak boleh usik dia punya depan dia tu. Nampak? So tak boleh baca warsh. Kalau tak boleh baca warsh, siapa lagi yang baca 6 harakat pada mad jaiz? Hamzah. Okey, Hamzah. Hamzah ada tak khilaf di antara dua perawinya? Kita kena lihat ni, kalau maknanya imam-imam yang ada khilaf banyak antara perawinya, so kena lihat dahulu dia punya khilaf dia tu. Dia berbeza lah kalau sekiranya imam tu tak ada khilaf. Macam contohnya Imam Ibnu Amir. Ibnu Amir mungkin jarang perselisihan di antara dua perawinya. Sama je bacaannya. Begitu juga dengan Imam Al-Kisai, Abu Ja'far contohnya, Khalful Ashir contohnya. Jadi ini imam-imam yang kadang-kadang jarang-jarang kita jumpa perselisihan di antara dua perawinya. Tetapi Hamzah kerap berlaku perselisihan. Okey. Jadi pada ayat ini, ada tak khilaf yang berlaku di antara dua perawi Hamzah? Maknanya khilaf di antara Khalaf dengan Khalad. Cuba yang lain pun respon juga Yang lain jangan senyap je. Cuba respon juga. Apa yang nampak di sini? Khalaf tarkul gunnah. Khalaf baca dengan tarkul gunnah. Cuba lihat depan tu. Lihat depan dia tu. Depan tu ada tarkul gunnah pada kalimah katsiraw wa yahdi. Katsiraw wa ma yudhillu. Tarkul gunnah kan? Bagi Khalaf. Jadi maknanya berselisih lah. Lain bacaan di antara Khalaf dengan Khalad. Maknanya tak boleh kita baca dengan bacaan Khalaf. Jadi ketika ini kita akan baca dengan bacaan riwayat Khalad. Maknanya nanti baca dengan Khalad, bukan Warsh. Bukan Hamzah. Riwayat Khalad baca. Berawal. Kalau kita ambil pada wa ma yudhillu pun tak ada masalah. Boleh ambil situ Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Okey, itu riwayat Khalad. Maknanya semua yang kat depan dia samalah. Iaitu baca dengan dengung tadi. Okey, lepas tu ke depan lagi. Ke depan lagi jumpalah kalimah kasirah wa yahdi. Dia ada bacaan tarkul gunnah. Dan dalam masa yang sama ada bacaan tarkib ra' bagi warsh. Jadi pada titik ini tak apalah, maknanya dia kalimah yang sama kan. Kalimah yang sama, ada tarkib ra' di situ, ada tarkul gunnah di situ. Jadi maknanya kita boleh dahulukan dengan riwayat yang bermula sekali, iaitu warsh. Baca warsh. Dia sebenarnya begini cuba lihat kalimah tu. Kalau kita berada pada kalimah sekarang, kita berada pada kalimah katsira wa yahdi tu. Katsira wa yahdi sama juga dengan katsira wa ma yudhillu, samalah. Okey. Kalau kita lihat, maknanya kalau kita baca mengikut turutan qurra, maka dia mesti warsh yang pertama. Ya, sebab dia khilaf pada kalimah yang sama tu. Tarkib ra' bagi warsh, tarkul gunnah bagi Khalaf. Okey. Tapi kalau kita melihat dari sudut susunan ayat tu, cuba antum lihat maknanya tarkul gunnah tu lebih ke depan lagi daripada tarkib ra'. Betul? Tarkib ra' katsira. Tarkul gunnah katsira wa yahdi. Depan lagi sikit. Depan lagi satu tapak lah ke depan tu. Jadi maknanya boleh juga kita dahulukan dengan Khalaf Hamzah. Nampak? Jadi maknanya nak dahulukan Khalaf Hamzah pun boleh ketika ini. Dan dahulukan warsh pun boleh. Tapi biasanya kalau kalimah yang sama macam ni, kita dahulukan qurra' yang mula-mula sekali antara duanya. Iaitu kita mulakan dengan warsh dahulu. Boleh faham Yang lain boleh faham?
Cuba baca. Ustaz, macam mana tarkib ra tu? Kathira. Kathira rau wa yahdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يضل به كثيرا Ya, betul ya. tak Ustaz? Kathir. Ha. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid, maknanya apabila kita nak nipiskan suatu huruf itu, biasanya kita akan bibir kita ni kita akan bawa dia dalam keadaan terbuka. Bukan macam tu je. Kathirau macam tu. Kalau sekiranya dia tebal, kita bawa dia ke depan. Kathirau, nampak bezanya. Jadi senang maknanya kita nak bunyikan nipis dengan tebal tu, kita ingat tu saja. Formula yang mudah kita ingat iaitu bibir kita ni macam mana. Nak tebal, kedepankan dia. Nak nipis, ke belakangkan dia. Kathirau wa yahdi. Kathirau wa yahdi. Maknanya keluar bunyi yang mesti berbeza. Okey, itu bacaan Warsh. Lepas tu akhir sekali baca dengan bacaan Khalaf Hamzah, iaitu tarkul gunnah. يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Betul-betul dia tak berbunyi izhar, bukan bunyi izhar, dia berbunyi idgham bila gunnah. Kalau nanti bunyikan dengan kasirau wa yahdi. Kasiran wa yahdi contohnya. Kasiran wa ma yudhillu, itu bunyi izhar. Sekarang bunyinya idgham tapi bila gunnah. Macam nun mati bertemu lam, bertemu ra kan. Cuba bunyikan sekali lagi. Kasiran wa yahdi. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Nanti baca guna ke tak guna? Kathiran Ustaz. Nanti baca guna ke tak guna? Tanpa guna. Tanpa guna. Maknanya bunyi tu macam berguna sedikit. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu. Nampak kan tak ada ruangan, tak ada ruang pendengar tu. Kan? Kalau kita baca yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma, nampak macam ada dengung sedikit. Walaupun tak sempurna lagi, tapi bunyi dengung tu. Jadi cuba baca dengan idgham bila gunnah. Macam kita baca mir rabbikum. Kan terus tu. Mana kita baca dengan mir rabbikum. Kita baca dengan mir rabbikum saja. Okey. Baik, cuba Kuzainul Abidin, cuba sambung. Ya, betul. Berhenti ayat mana? Sampai mana tu? Ayat yang ke berikutnya tu. Alladzina. Berhenti tu. Cuba nanti baca, nanti hantar berhenti dekat kat mana berhenti tu? Tak ada wakaf ni. Cuba berhenti pada al-ardi. Tak apa. Nanti hantar berhenti pada Banyak waktu. Ayyusol. Ayusol. Ini tak ada apa. Ini kita wakafkan. Saya nak antum wakaf supaya antum boleh menyusun sendiri, bukan menyusun ikut buku tu. Kalau yang tak rujuk buku tak apalah, tapi saya rasa ramai di kalangan antum yang rujuk buku tu. Jadi saya nak antum menyusun ikut apa yang antum faham, bukan ikut buku tu. Sebab tu kalau berhenti pada yusol, ajakan lain lah. Sebab buku yang kita guna tu mungkin dia berhenti dekat fil ardi kan. Sebab dia akan berhenti pada wakaf tu. Okay, jadi sekarang antum berhenti pada ayyusol sahaja. Baik, baca.
Bacaan yang pertama, Qalun akan membaca dengan mad jaiz 2 rakaat. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Bacaan Okey. kedua, mad jaiz 4 rakaat. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Baik, kalau antum lihat pada kalimah ni, dia tak ada khilaf dah di pangkal tu. Bermula pada kalimah alladzina sampai kalimah mitsaqih tak ada khilaf kan? Jadi kalau kita ulang-ulang bacaan pun, hantar ulang saja pada kalimah wa yaqta'un saja. Kita tawakal kat situ saja. Okey, maknanya kita dah baca dengan qalun 4. Lepas tu? Lepas tu wash dengan 6 rakaat. Okey, Mad yang jaiz. 6 pastikan apa yang berlaku depan dia tu, yang belakang dia kena ubah semua. Belakang dia kena ubah, depan dia jangan ubah lagi. Okey, cuba baca dengan wash. Ambil wa yaqta'un ke Ustaz? Ke Ya, ambil dia depan? tahu. Wa yaqta'un. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Yusol. Oh, dia kalau berhenti kena juga. Kena jugalah, tebal-tebal lah. Memang dia dah tebal kan. Yuqal. Gimana? Memang wash ini dia tebal. Jadi kalau berhenti pun tebal. Sambung, kalau sambung tebal juga. Baca yusol, nipis kan. Yusol. Yusol. Dia tebal. Yusol. Sol. Kita andaikan kalau sambung yusolo. Gitu. Okey, itu bacaan Hamzah. Itu bacaan wash. Lepas wash, taraf gunnah bagi khalaf. okey, baca targuna bagi khalaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ويقطعون ما أمر الله به أن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Okey, ada lagi? Tidak. Tak ada kan? Okey. Jadi saya harap yang lain tu boleh lihat apa yang berlaku tu. Bagaimana kita susun dengan cara dia lah. Kita mula dengan qalun, lepas tu qalun lagi, lepas tu warsh dengan lepas tu yang akhir sekali khalaf hamzah. Ya. Baik, cuba sambung. Sampai habis. ويفسدوا في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Okey, tu siapa dia tu? Qalun. Qalun dahulu. Nampak tak? Kita baca ulaika dengan 4 harakat, bukan 2. Kita baca 4. Sebab apa 4? Sebab dia adalah mad wajib, bukan mad jaiz. Okey, yang kedua? Apa? Ra tu apa? Ni apa? Nak khasirun tu. Buat tu panggil. Apa dia? Nipiskan ra. Nipiskan ra. Cakap Melayu lah. Arab tak seluruh pun cakap Melayu je. Nipis ra bagi wars. Okey. Baca dengan tarkib ra bagi wars. Sebelum kita baca dengan tarkib ra. So kita kena lihat dahulu belakang tu. Ada tak khilaf lain bagi wars? Bukan belakang, depan, kat depan. Fill up. Ada. Wars baca dengan nakal kan? Ya. Baca nakal. Jadi maknanya tak boleh baca dengan wars. Kena baca yang berikutnya. Siapa yang baca 6 pula selain wars? Hamzah. Ada tak khilaf antara dua perawi Hamzah? Ada. Dia saktah. Fill up. Siapa tu saktah? Khalat. Cuba sebutkan sikit khilaf ni. Ke sama? Wa yufsiduna fil ard.
Saktah. Ya. Siapa yang baca begitu? Khalaf. Khalaf? Ah, Cuba Khalaf. terangkan apa khilaf yang berlaku tu. Khilaf yang pertama wa yufsiduna fil ard tu Khalaf akan membaca Hamzah akan mensaktah. Kalau Dengan khilaf. kalau anda sebut Hamzah, maknanya Hamzah Oh, termasuklah Khalaf. Khalaf Khalad. Khalaf khilaf tak? Okey, sekarang ada Khalaf khilaf akan tak? Ada khilaf tak di khilaf. antara dua perawi Hamzah? Ada. Ada, okey. Cuba sebutkan apa khilaf ni. Khalaf akan khilaf dengan pada perkataan fil ard dia akan baca dengan tahqiq ataupun saktah. Okey lagi. Khalaf akan baca saktah. Kata balik tak? Terbalik. Terbalik tu. Balik. Ha. Balik. Dia terbalik. Dia pun tahu terbalik. Tahu terbalik maknanya pusingkan semula Pasti tak duduk tu. Maknanya Khalaf baca dengan saktah wajib. Khalaf wajib. Okey. Ya. Khalaf baca dengan khilaf. Sama ada saktah ataupun tahqiq. Okey, jadi sekarang ni kita tak boleh baca dengan bacaan Khalaf dahulu. Tak boleh baca Khalaf sebab Khalaf ni dia baca dengan qaulan wahidan pada kalimah al-ardi saktah. Sedangkan Khalaf baca dengan dua wajah, boleh tahqiq, boleh saktah kan. Jadi sekarang ini kita baca Khalaf dahulu. Wajah pertama bagi Khalaf iaitu tahqiq pada al-ardi, dia baca dengan 6 sahaja pada ulaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Okey. Nampak tak? Maknanya kita hanya usik kalimah ulaika daripada kolom 4 masuk terus kepada Khalaf 6. Nampak? Tak usik lagi kalimah fil ardi belakang tu. Okey. Jadi apabila dah selesai kalimah ulaika, barulah kita pergi kalimah al-ardi. Kan? Di al-ardi ini siapa yang baca dengan khilaf dahulu kalimah al-ardi? Siapa dia? Khalaf. Tadi wash Dahulu kan? Baca wash dahulu. Naqal. Sebab dia kalimah yang sama. Maknanya wash membaca dengan naqal. Dalam masa yang sama, Khalaf membaca dengan saktah. Jadi tengok dahulu siapa turutan qurra tu siapa dahulu. Wash ke Hamzah, wash ke Khalaf. Jadi wash dahulu kan. Jadi kena baca dengan wash dahulu. Kemudian tukar juga kalimah-kalimah yang khilaf di belakang tu. Kalimah yang belakang tu kan. Dia baca wash. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Okey, baca ra tu. Ulaika humul khasirun. Khasirun. Kan? Nampak bibir kita tu. Kalau kita baca tebal, ulaika humul khasirun. Nampak? Ke depan bibir kita kan? Khasirun. Kalau nipis, khasirun. Dia nampak kita tarik ke belakang. Dia macam kena ada sikit lah kan? Kalau kita yang baca lah. Kalau wash yang baca biasa je sebab itulah ajar dia. Okey, itu bacaan wash. Kemudian apa wash? Wash Khalaf an Hamzah. Barulah kita baca Khalaf an Hamzah. Silakan. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Okey, itu Khalaf an Hamzah. Nampak Itu khilaf yang ada pada kalimah ni. Ada soalan tak? Kalau antum boleh faham apa yang kita bincang ni daripada mula dahulu sehingga sekarang lah, kita kata baru satu makrok kan. Satu makrok baru kita baca kan. Tapi kalau antum boleh faham apa yang kita bincang tu, yang saya terangkan tu antum boleh faham macam ni caranya, macam tu susunannya dan sebagainya. Saya rasa antum dah boleh baca dah depan ni. Kan? Boleh baca depan tu dah. Sebab apa? Sebab dia macam tu lah. Saya katakan tempoh hari bahawa dia merupakan benda yang kita kena fahamkan sahaja. Kena fahamkan siapa baca dahulu,
siapa baca kemudian, kenapa dibaca dahulu, kenapa dibaca kemudian sebagainya. Jadi kalau kita boleh faham yang ada kat sini, dia sama juga, kaedah yang sama juga kita akan gunakan pada kalimah-kalimah yang selepasnya. Lepas tu saya katakan bahawa kalau siapa yang faham, dia boleh buka dah. Buka mana-mana pun Quran ni, buka tengah-tengah tu, kita boleh baca dah. Boleh baca dengan jamak qiraat. Tapi kalau tak faham kaedah dia, antum tak faham kaedahnya, antum baca ikut buku saja misalnya, bukan salah ikut buku tu. Boleh ikut buku, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, fahamkan. Maknanya kalau antum tak faham apa yang kita bincang ni, saya rasa antum tak boleh baca lagi lepas tu. Kan? Jadi macam mana sekali pun kena fahamkan lah. Kena fahamkan dia punya manhaj tu. Yang penting manhaj dia lah. Sebab kalau kita jumpa pada satu kalimat, contohnya jumpa kalimat ibdal. So kena ingatkan terus, siapa yang baca ibdal pada kalimat itu? Siapa dia sahibul ibdal? Kalau jumpa mim jamak contohnya, kena ingat terus, siapa yang baca mim jamak? Kalau jumpa naqal, siapa baca naqal? Kalau jumpa alif lam, siapa baca saktah sebagainya. Jadi ini basic-basic yang kita kena ingat lah. Kita mesti kena ingat benda ni. Sebab apa? Sebab kita akan berhadapan selalu dengan kalimah-kalimah yang sebegitu. Okay, ada soalan? Okey, cuba Nur Rashidah. Nur Rashidah, cuba sambung. Ustaz. Okey, Nur Rashidah, cuba inti baca daripada mula tu sampai akhir. Tak ada nampak banyak-banyak sikit. Kalimah. Kaifa takfurun sampai kepada ilaihi turja'un. 2 baris sahaja Saya rasa tak ada masalah. Kalau orang muda ni dia boleh baca dengan satu nafas saja. Kaifa takfurun. Kalau 2 baris ni biasalah kan. Kalau sampai 4 baris tu mungkin cungak-cungak juga kita nak habiskan. Okey, cuba satu nafas. Kolum. Kolum dia akan isikan kami jamak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Okey. Rashidah, cuba buka gambar sikit. Saya buka dah. Orang yang baca tu pun, orang yang baca Saya tu buka tu, maknanya saya seorang-seorang cakap. Yang lain tu dah tutup semua. Nasib baik Faris Adli ni hidupkan seorang. Kan, kalau saya bercakap seorang-seorang je. Nanti saya pun tutup juga. Okey. Baik, itu kolon yang pertama. Baik, agak-agak siapa yang kedua? Dia banyak khilaf ni. Banyak khilaf saja saya minta disambungkan supaya kita kena fikir sedikit. Yang baca dahulu kemudian. Sebab begitu keadaannya. Dia mesti ada kalimah-kalimah yang mencabar lah kita kata. Bukan kalimah. Sebab kalau qiraat 10 ni, kita nak baca dengan berhenti. Baca 3 ayat, baca 3 kalimah berhenti, 3 kalimah berhenti. Maknanya tak mencabar lah. Tak nampak lah khilaf dia tu. Contohnya macam kalimah ni. Kaifa takfuruna billah, berhenti kat situ. Tak ada apa-apa tu. Wa kuntum amwata, berhenti lagi. Wa kuntumu amwata, wa kuntumu. Jadi benda yang sama juga. Benda yang senang lah kita kata kan. Tak mencabar lah kata orang tu. Jadi maknanya kita nak cabar diri kita. Cuba baca, cuba latihkan kita membaca dengan jumlah ayat yang panjang. Kalau boleh semuka, satu baris. Ataupun 2 baris. Kalau okey lagi sikit, tambah pula 3 baris. Sebab semakin banyak khilaf yang kita baca, semakin banyak benda-benda yang kita kena fikir. Kenapa orang ni dahulu, kenapa kemudian dan sebagainya. Sebab dia akan berubah macam mana pun. Baik, siapa yang kedua? Kedua, khalaf Ustaz. Tashil fa ahyaakum. Siapa baca tu? Khalaf. Khalaf? Khalaf ni? Ada khalaf di situ?
Fa'ahyakum dia bukan zawatil ya' situ Dia yang baca imalah hanyalah Imam Kisai sahaja. Imam Al-Kisai sahaja yang baca dengan fa'ahyikum. Khalaf dia baca tashil. Oh, tashil. Okey. Baik. Enti kata tashil, enti jumpa kat mana tashil tu? Jumpa kat mana? Ya. Kenapa enti punya gambar tak nampak Sebab saya tengok PDF Ustaz. Oh, enti tengok PDF. Ha. Tu saya kata tu maknanya antum kena faham kan bahawa tashil di situ bagi siapa dia kata? Bagi khalaf. Khalaf. Wajhul sani. Kenapa tashil? Tashil bagi khalaf kalau sekiranya kita wakaf saja kat situ. Kalau Wakaf kan pada huruf hamzah tu. Wa hamzatu indal waqfi sahala hamzahu. Itu dalil dia tu. Saya ingat yang tu sebab pangkal matan tu kan. Wa hamzatun indal waqfi sahala hamzahu. Itu mana? Indal waqfi. Kita baca sekarang ni sambung bukan berhenti. Jadi maknanya tiada bacaan tashil bagi khalaf ataupun hamzah di situ. Okey? Baik, sebaliknya cuba tuan lihat di sini. Mula-mula sekali sepatutnya kita baca ilahi. Ilahi tak boleh. Sebab ilahi ni silah dhamir hanya pada Ibnu Katsir. Belakang ada lagi khilaf Ibnu Katsir. Yuhyikum, yumitukum, kemudian fa'ahyakum, wa kuntum pun ada juga belakang tu. Jadi kita pergi kat depan lagi. Kat depan jumpalah kalimah fa'ahyakum. Fa'ahyakum di sini yang membaca dengan imalah ialah ada Al-Kisai. Jadi maknanya sekarang ini nanti boleh baca Al-Kisai dahulu. Tanpa wakaf Ustaz. Jangan wakaf kan. Kita baca wasal sekarang ni. Yang saya minta nanti kena tarik nafas panjang-panjang nak habiskan satu nafas sampai turja'un. Saya baca imalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Itu Al-Kisai. Nampak jangan berhenti pada ahyakum. Berhenti saja di situ adalah wajah wakaf bagi hamzah nanti. Kan kita baca dengan sambung, maka tiada wajah berhenti pada hamzah. Baik, selepas kita baca Al-Kisai, siapa lagi? Dia kalimah yang sama Kalimah yang sama tu fa'ahyakum. Dia ada bacaan taklil bagi wash. Fa'ahyakum. Sama ada ketika wasal ataupun wakaf. Fa'ahyakum thumma yumitukum. Okay, jadi sepatutnya wash baca di sini. Tapi wash tak boleh baca sebab apa? Sebab wash masih sangkut pada kalimah yang depan dia tu. Iaitu dia baca dengan silah mim jamak pada kalimah wa kuntumu amwatan. Sebab tu tinggalkan wash, tak boleh baca wash. Kita baca Al-Kisai. Kisai boleh. Artinya baca Kisai tu ni. Jadi maknanya qaulun yang pertama, Kisai yang kedua. Kemudian pergi ke depan lagi. Jumpalah kalimah mim jamak. Nampak? Mim jamak yang ada kat pangkal, dekat depan lah kita kata kan. Jadi bacalah silah mim jamak bagi qaulun. Ingat tukar semua yang berhak ditukar pada kalimah-kalimah yang selepas dia tu. Yang belakang tu. Okey. Rafidah, baca dengan silah mim jamak bagi qaulun. Saya baca silah tu dengan imalah sekali ke Ustaz? Imalah siapa? Imalah bagi kisah itu kena baca sekali ke? Sekarang kita baca dengan silah mim jamak bagi qaulun. Qaulun tak ada silah, tak ada imalah. Silah je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Itu silah bagi Qalun. Lepas tu atafkan terus bagi Ibnu Katsir silah hak dhamir. Ambil summa ilaihi hujung dia. Summa ilaihi turja'un. عطف. Ya. Tak pernah dengar kalimah ataf. Tak pernah dengar? Ataf tu sambungkan ke Ustaz? Tu sambung lah. ثم إليه ترجعون. Summa ilaihi turja'un. Oh, panjangkan hi tu ya Ustaz. Ya, silah hak dhamir. Bagi Ibnu Katsir. ثم إليه ترجعون. Okey, kita ambil situ saja. Maknanya yang belakang tu, yang depan dia tu semua sama. Semua baca dengan silah mim jamak. Lepas tu bezanya dengan Qalun, dia silah pada hak dhamir. Jadi maknanya kita ambil saja kalimah itu, silahkan. Kan sebab kita baca Qalun tadi, summa ilaihi turja'un. Lepas tu ataf, summa ilaihi turja'un. Maknanya kita sambungkan, ulangkan semula pada kalimah itu sahaja. Okey, itu bacaan Ibnu Katsir yang keempat. Kemudian selepas tu siapa lagi? Kalimah ayat 29 tu Ustaz? Iyalah masa ayat tu lagi. Banyak lagi tak habis. Kalimah turja'un tu, false. Kalimah apa? Kalimah turja'un. Kat mana? Oh, ada ni, ada apa? Pasal huruf tu. Yaqub tu baca tarji'un. Saya tak perasan Yaqub situ Okey, kalau Yaqub baca dengan tarji'un. Yaqub tarji'un Bakun baca turja'un. Tapi ada khilaf farsul huruf pada kalimah tersebut, iaitu Yaqub membaca dengan tarji'un. Okey. Jadi maknanya selepas antum baca dengan bacaan Qalun mula-mula tadi, baca Yaqub terus lah. Kan? Baca Yaqub terus. Saya tak perasan kalimah tarji'un tu. Okay, cuba baca semula. Summa yumitukum dengan Yaqub. Tarji'un saja Ustaz. Ya. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Macam tu Ustaz. Enti punya ikhfa tu, cuba baca sekali lagi. Amwatam fa ahyakum. Cuba baca tu. Macam mana? Amwatam fa ahyakum. Amwatan. Tu je. Amwatan. Okey. Ikhfa kan? Ikhfa hukumnya. Jangan seakan-akan bunyi macam bunyi izhar. Amwatan fa ahyakum. Amwatan fa ahyakum. Itu bunyi izhar. Kalau bunyi ikhfa, amwatan fa ahyakum. Dia bukan tanun. Tapi macam ta nga tu. Amwatan fa ahyakum kan. Tak apalah, itu cuma bunyi saja. Betul lah bunyi inti tu, cuma tak berapa clear dia punya sebutan tu. Macam bunyi izhar ma'al gunnah saja. Jadi pastikan bunyi nun. Okey, jadi maknanya lepas Qalun, kita terus Yaqub. Sebab khilafnya berada pada rasul ayah Yaqub tu. Okey, lepas Yaqub barulah kita baca Al-Kisai. Kan? Lepas tu barulah kita baca dengan silah mim jamak. Okey, bagi Qalun. Lepas tu Ibnu Katsir. Sekarang ini baca mim jamak, silah mim jamak dengan 4 harakat bagi Qalun. Baca. 4 harakat untuk Qalun. Ya, silah mim jamak tu. Ingat kalau silah mim jamak dengan 4 harakat,
dia 4 harakat pada kalimah mim jamak yang ada selepasnya hamzah qata' saja. Sebab mim jamak ni kalau kita silahkan selepasnya hamzah qata' kan, kalau kita silahkan dia akan jadi mad jaiz. Jadi maknanya 4 harakat ini kalau ada mim jamak bertemu hamzah qata' saja. Adapun mim jamak yang bertemu dengan bukan hamzah qata', dia still dibaca dengan 2. Jangan baca 4 pula. Mak asli tak boleh baca 4. Tapi kalau bertemu hamzah qata', dia jadi mad jaiz. Jadi kita Macam mana Ustaz? Ulang Ustaz. Macam mana jumpa hamzah qata'? Kalau mim jamak bertemu dengan hamzah qata', contohnya macam wa kuntum amwatan tu. Maknanya kalau kita baca silah, kan dia jadi mad jaiz hukumnya. Mad jaiz bagi qaulun baca dengan 2 atau 4. Sebab itu ketika silah kita baca dengan wa kuntum amwata 1. Satu lagi wa kuntum amwata 2. Tapi pada kalimah mim jamak yang lain macam summa yumitukum summa yuhyikum tak boleh baca 4. Sebab kalau kita silahkan sekalipun kalimah ini, dia hanya menjadi mak asli sahaja. Nampak mak aslinya. Sebab tak bertemu dengan hamzah qata' pun. Jadi maknanya tak boleh baca 4 lah, dia kena baca 2. Jadi maknanya baca 4 yang boleh kita baca 4. Yang tak boleh 4 tu baca 2 lah macam biasa. Tapi kekal dengan silah dia. Cuma silahnya 2 harakat je. Nampak? Masa 2 tadi semua 2. Sekarang baca 4. Baca 4 pada yang boleh kita baca 4. Baca 4. Qaulun je tu Ustaz? Ya, qaulun lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma Ahyakumu, silah. Sekarang kita baca silah kan? bukan kalimah wa kuntumu saja ke Ustaz? Tadi nanti baca dengan silah 2 harakat bagi qaulun, semua 2 harakat. Kan? Semua 2 harakat. Maknanya nanti baca wa kuntumu amwatan fa ahyakumu thumma yumitukumu thumma yuhyikum, semua 2. Oh, 2 dulu. 2 dah habis dah. Sekarang Dah. baca 4 pula. Baca 4 pada kalimah yang boleh kita baca 4 je. Yang tak boleh baca 2 je lah. Tapi silah, kekal silah. Jadi baca 4 pada kuntumu saja. Yang lain bersilahkan dengan 2. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Okey, itu bacaan qaulun. Yang kedua banyaklah, bukan yang kedua, yang keempat dah tu. Nampak nampak perbezaan di antara silah mim jamak yang kita wajib baca dengan 2, baca dengan 4 dan sebagainya. Maknanya baca 4 pada yang boleh kita baca 4. Yang tak boleh 4 baca dengan 2 je. Boleh faham sambung. Siapa lagi? Lepas qaulun 4, siapa lagi? Okey, tak apalah silah. Naik silah. Kita bagi yang lain pula. Cuba Muhammad Hassan bersambung. Sambung baca Imam Warsh pada tumu amwatan. Baca Warsh. Pastikan berubah semua kalimah-kalimah yang belakang dia tu. Ahyakum anta baca dengan taklid wajib bagi Warsh. Ahyakum. Summa yumitukum. Kumu Warsh baca juga Ustaz Tak ada. Warsh baca dengan mim jamak yang bertemu pada hamzah saja kan? Ya, Warsh hanya baca silah mim jamak yang bertemu hamzah qata' saja. Kan ada dalam matan dia tu, matan surah Fatihah tu kan. Baca. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa
يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Okey. Itu bacaan Warsh. Maknanya dibaca dengan silah mim jamak kuntumu, kemudian ditaklilkan pada kalimah fa'ahyakum. Okey, kemudian lepas tu siapa lagi? Okay. Ilaihi Ibnu Katsir. Ilaihi dah kan tadi. Dah semua. Semua Masa kita baca dua harakat kita baca silah dengan dua tu dah maksud Ibn Katsir tadi. Tadi saya terlepas yang tarji apa? Tarja ada baca ni dekat turja'un. Dah selesai, dah habis juga. Masih dah baca tadi. Yang kedua. Dah habis tak? Okay, satu lagi pada kalimah ni. Kalimah wa kuntum amwatan. Dia ada apa? Dia ada sukun khalaf hamzah. Ya. Tanpa dengung. Tak boleh dengung. Kuntum. Dengung kat mana ni? Tak dengung orang ni. Memang tak ada dengung. Dia sakin mafsul. Sakin mafsul ini ada wajah khilaf bagi khalaf al-hamzah. Dia baca dengan saktah. Jadi sekarang ni baca saktah lah. Yang tahqiq dah baca tadi. Baca saktah sekarang ni. Khalaf hamzah, yang lain tempat. Okey. Fa'ahya kekalkan sa'an. Fa'ahyakum macam biasa lah. Fa'ahyakum bisa. Okey. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Okey. Dia khalaf hamzah maknanya boleh berhenti pada fa'ahyakum. Tapi kalau berhenti pada fa'ahyakum tu dia baca dengan dua cara bacaan. Dia ni baca fa'ahya. Ya, dia baca dengan bukan imalah dia. Kata sihil dia tu hamzah tu. Fa'ahya. Yang kata wa hamzatun innal waqfi sahala hamzahu. Jadi maknanya dia baca dengan fa'ahyakum tashil. Faham. Bukan ahya. Ya tu dia tak ada khilaf di situ. Sebab hamzah tak ada baca imalah pada kalimah tersebut. Ni tak fahah. Ya, fa'ahyakum. Tashil, istilahnya tashil tu. Tashil maknanya mudah. Tapi kalau nak sebut tu payah pula sebutannya. Kan? Itu istilah kita lah. Macam sama juga dengan yang lain tu. Macam bunyi imalah taklil tu sebenarnya dia kalau ikut konsep qiraat ini dia berubah bunyi begitu kerana nak mempermudahkan sebutan. Macam tashil baina-baina tu yang banyak kita jumpa dalam bab hamzah kan. Dia nak mudahkan sebutan. Kalau kita yang baca, dia jadi payah pula sebab kita dah mudah dalam yang sedia ada tu. Kan? Yang sedia ada dah mudah dah bagi kita. Sebab lahjah kita begitu. Jadi yang mudah tu bagi kita susah pula nak bunyikan. Jadi Dia mudah buang bunyi hamzah bagi orang tu lah, bagi orang yang baca tu. Dia buang bunyi hamzah tu memudahkan tak? Bukan buang, tukar. Tashilkan, mudahkan hamzah tu. Mudahkan sebutan hamzah tu. Mudahkan hamzah. Jadi mudahkan tu istilahnya mudahkan bagi orang yang membaca begitu. Dia membaca dengan tashil. Kalau kita yang tak baca tashil ni tak semudah mana pun. Susah pun ada lah. Okey, sambung. Cuba sambung sikit ni. Ni berhenti dekat samawat. Okey. Apa ni? Cuba berhenti pada jami'ah saja. Tak sama buku Kalau buku ni berhenti pada samawat saja. Okay. Cuba berhenti pada jami'ah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Jami'ah kan? Okey. Tu kolon pertama. Lepas tu yang kedua jami'ah fil ard. Caktah.
Serta kat mana? Fil ar. Serta bagi siapa? Itu wakaf. Bila wakaf. Bukan. Ustaz, yang masukkan imalah. Tu pun wakaf kan? Bila wakaf kan? Jangan wakaf, kita wakaf pada jamiah sekarang ni. Okay. Yang ada silah min jamaah kumuh. Betul? Al-Ardi tak ada. Fil itu kalau wakaf. Ni tak ada, tak wakaf. Al-Ardi kan ada bacaan nakal bagi wash. Al-Ardi tu di alif lam lepasnya ada hamzah. Jadi maknanya ada bacaan nakal bagi hamzah, bagi wash, dan ada bacaan sakta bagi hamzah. Sedangkan kalimah yang silah mim jamak itu orang ada kat depan lagi. Nampak kan kedudukan dia tu. Jadi makna sekarang ini antum kena selesaikan yang al-Ardi dahulu kalau boleh. Okey, jadi maknanya sekarang baca dengan wash. Boleh tak wash baca? Walladhi khalaqalakum ma fil Ardi. ardi. Jelam kan? Fil ardi. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kemudian kumu. Kolun juga. saktakan dahulu. Saktakan bagi hamzah dahulu. Fil ardi jami'a. Satu fil. Oh, tu bukan bila wakaf Ustaz bukan? Bukan Ada bila dalam, wakaf. ada dalam sakta ada dalam mana wakaf. Wakaf hamzah ketika ni je banyak pada tashil. Ini bukan tashil Ini bacaan nakal, bacaan sakta. Jadi sakta pada alif lam itu berlaku sama ada ketika wasal wakaf. Okey. Wasal macam ni pun kita baca sakta juga. Wajib bagi khalaf, wajah kedua bagi khalat. Jadi yang tu buat apa bila wakaf saja, bukan dia wakaf dan wasal. Ya. Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Okey, baru dah habis, baru dah pergi mim jamak tu. Satu fil ar, satu lagi masukkan fil ardi jami'a. Nakal satu. Nakal bagi siapa? Nakal bagi Warsh. Kemudian sakta bagi Hamzah. Sekarang baru Kira bacaan dua nakal, bacaan ketiga sakta. Yang pertama? Baca kolun. Ya, kalau yang pertama lah yang mula sekali saya baca kan. Saya nak ubah kalimat ini, Warsh dahulu, baru Hamzah. Okey, sekarang ni baca silah mim jamak. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Okey, nampak Filmnya tu sahaja. Kalau kita berhenti pada kalimah jami'ah. Kalau kita berhenti pada sab'a samawat, banyak lagi dalam yang lain. Dan susunannya tak samalah macam susunan yang dibuat tadi. Kan? Sebab dia bergantung kepada rasul ayah yang kita baca tu. Okey. Kira sampai jami'ah ada empat bacaan saya. Yang mana tu? Yang sampai jami'ah. Huwallazi Tempat cara bacaan. Satu bacaan kolun, dua nakal pada fil ar, tiga syatah fil ar, empat silah dekat kumu. Betul? Ya, empat je. Saya buat senarai tak ayat dia ni. Okey, Muhammad Adham, cuba sambung. Berarti pada samawat. Istawa apa hukumnya? As-sama wajib berangkat. Antar betul-betul ni mak wajib 4, mak wajib tak ada 2. Mak wajib tak ada 2 harkat. Mak wajib ni
qiraat syadzah pun tak ada dua harakat. Yang mutawatir lagi tak ada, yang tak ada tak ada dua harakat. Baik, baca sekali lagi. Okey. Siapa baca tu? Siapa yang baca tu? Hamzah Kisai. Sepatutnya Fasawwa baca sekarang ni. Okey, hantar baca siapa? Nak baca siapa? Sebut seorang aja nama. Kenapa Hamzah dulu? Okey, Hamzah yang pertama. Okey, sekarang ni sebelum baca Hamzah, anda kena lihat dahulu depan dia. Ada tak khilaf lain bagi Hamzah? Kat mana? So tak boleh lah. Sekarang mak wajib kita baru 4, mak jaiz baru 2. Jadi Hamzah tak boleh, Kisai pun tak boleh. Sebab Kisai baca mak jaiz dengan 4 kan. Sekarang kita punya mat jaiz baru 2. Jadi tak boleh semua. Hamzah tak boleh, Kisai tak boleh, Khalaf pun tak boleh, Warsh pun tak boleh juga. Pergi belakang lagi, pergi depan lagi. Pergi depan jumpa kalimah as-sama. Nak baca 6. 4 ke 6. Pun tak boleh juga. Sebab mat ni, dia mesti kalau 2 mat ada kat situ, kalau mat ni mat wajib ada, mat jaiz pun ada, dia mula-mula sekali mesti 2, 4. Lepas tu 4, 4. Tak boleh 2, 4, 2, 6, tak boleh. Dia mesti 2, 4, 4, 4, 6, 6. Tak boleh 2, 4, 2, 6 tak boleh. Kan? Tak boleh kerana itulah kerana bacaan Quran ni macam tu. Tak ada yang baca 2 harakat lepas tu 6 tak ada. Okay? Yang baca 2 harakat pada mat jaiz, 6 harakat pada mat wajib tak ada. Jadi mat as-sama pun tak boleh baca lagi. Kalau tak boleh as-sama, pergi ke depan lagi. Depan lagi jumpa kalimah yang sama, istawa juga. Jumpa mat dulu. Baca kolon. Okey. Lepas tu? Baca Al-Kisai. Okey, baca Kisai. Ya. Kisai baca 6. Kisai dahulu. Maknanya kita ambil 4 lah. 4 lepas tu diimalahkan pada kalimah istawi dan juga fasawi. Okey, itu bacaan Al-Kisai. Sama dengan bacaan Khalful Ashir. Okey, Hamzah tak boleh baca dulu. Sepatutnya sebelum Kisai Hamzah dahulu. Tapi Hamzah tak boleh baca sebab Hamzah 6. Kita sekarang 4 lagi. 4 tu. Okey, jadi sekarang ni dah habis 4 harakat. Pindah ke 6 harakat. Siapa yang baca 6 harakat dahulu? Okey, Warsh dahulu. Warsh boleh baca tak? Okey. Kat belakang tu ada lagi yang lain. Al-Ardi tu, ma fil ardi, kan ada bacaan naqal bagi Warsh. Azhar baca mana ni? Azhar baca daripada Huwal Ladzi kan? Yang dah baca dah? Yang ada baca dah? Huwal Ladzi tu dah baca?
Oh, yang Hasan baca tadi? Saya tak perasan Hasan baca dah. Ustaz. Hasan diam Ustaz. je. Okey, dah baca dah istawa tu. Jadi maknanya kita berhenti pada jami'ah. Sekarang kita bermula pada istawa tu. Okey. Jadi sekarang ni, lepas kita baca Kisai, terus baca 6 harakat oleh Warsh. Warsh dibaca dengan taklil. Dia dua wajah kan. Kalau kita lihat dia Zawasiliyah, dia boleh dua wajah bagi Warsh. Dia boleh fathah dengan taklil. Jadi semasa kita baca 6, anda baca dengan wajah fathah dahulu. Okey, baca fathah dahulu. Okey, sekarang baca wajah kedua ni. Wajah kedua dengan taklid. Itu wajah Warsh Wajah taklid bagi Warsh. Dua wajah lah. Fathah satu, taklid satu. Lepas tu yang akhir sekali, baca Hamzah. Okey, baru habis. Ustaz, nak tanya boleh? Ya, sila. Yang untuk Summas Tawil tu kira walaupun dia baca macam tu kena panjang juga Ustaz? Yang panjang tu mak dia. Oh, Summas Tawil baca panjang walaupun ni. Ya. Yang imalahnya ya kalimat istawa tu. Istawa, istawa, istawi kan. Tapi yang panjang tu mak dia. Jadi kalau sekiranya qurra tersebut baca dengan istawi, imalah dengan 4, ada 4 lah. Istawi ila sama. Kalau dengan 6 harakat pada matnya, dia akan baca dengan imalah beserta 6 harakat. Macam Hamzah baca kan. Istawi ila sama sebagainya. Okey. Baru habis tu. Jadi mana banyaklah wajah kan. Jadi cuba tu bayangkan kalau sekiranya kita sambungkan daripada kalimah huwa sampai kepada sab'a samawat, macam mana susunan dia tu. Sebab tu kalau kita lihat dalam buku banyak susunan dia macam-macam. Kan? Sebab apa? Sebab banyak khilaf yang berlaku pada ayat tersebut. Jadi semakin banyak khilafnya akan jadi berulang-ulang bacaan tu. Jadi yang kita baca sekarang ni, yang tadi yang Ilham baca tu, banyak kan? Tetapi sebenarnya tak sebanyak kalau sekiranya kita sambungkan bermula pada kalimah huwa sampai sab'a samawat. Lagi banyak. Sebab dia kena perhatikan dia punya rasul ayah sebagainya. Okey. Ada soalan? Baik, sambung Nurul Kamilah. Ya, Ustaz. Saya izin ke tanda Ustaz. Sila. Dengan dua pada wahwa. Okey. Jadi maknanya kalau baca dengan wahwa kan? Wahwa. Wahwa. Jadi mula sekali kita baca, kena baca dengan wahwa dah. Adalah wahwa, bukan wahwa lagi. Kan? Okey, baca qaulun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwa bikulli syai'in alim. Okey, yang baca wahwa ni qaulun Abu Amru Al-Kisai Abu Ja'far. Okey, itu adalah qaulun. Yang kedua siapa dia? Wash. Apa sebab dia baca wash? Dia baca dengan dhammah ha. Ada wahwa. Kenapa tak baca syai'in dahulu? Ikut rasul ayah di syai'in. Kenapa tak selesaikan syai'in?
Tak, ini anda tanya je. Saya tanya je, maknanya kalau hantar, kalau MT ada benda-benda yang wah, Syain dahulu. Sebab apa Syain. Syain dahulu? Syain. Sebab dia pada Maksud ayat. ini pada Maksud ayat. Tapi kalau kita baca Syain dahulu, Syain siapa dia? Wars kan? wash. Nak baca wars sekarang ni. Tak boleh baca wars. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita baca dengan wahwa, bukan wahwa. Wars baca dengan wahwa. Kalimah kita sekarang ini adalah wahwa. Maknanya tak boleh berubah di depan tu. Nampak? Jadi walaupun Rasul ayat Syain dan dia kena baca, tapi pada ketika ini kita kena tawakuf dahulu wars ini. Tak boleh baca wars. Okey. Sebab wars baca dengan wahwa. Tak boleh wars pindah kepada saktah bagi Hamzah. Boleh tak saktah bagi Hamzah? Boleh. Ya ke boleh? Boleh. Pun tak boleh juga. Boleh juga. Kenapa tak boleh? Sebab Hamzah juga membaca dengan wahwa. Kan, sebab tu antum semua kena ada rujukan tu. Rujukan siapa yang membaca dengan wahwa sebagainya. Kalau tak ada rujukan macam tu, dah kita kan kabut lah nak ingat tu kan. Sekurang-kurangnya kalau tak ada rujukan tak apalah. Tapi antum kena ingatkan matan dia tu. Lagi susah. Nak ingat matan tu. Sebab dengan ingat matan tu kita boleh tahu bahawa orang ni baca dengan fathah, orang ni baca dengan dhammah, orang ni baca dengan sukun dan sebagainya. Tapi kalau matan pun antum tak ingat, rujukan pun tak ada, memang cukup susah. Jadi maknanya catat sikit situ. Yang membaca dengan wahwa, Qalun, Abu Amru, Al-Kisai dengan Abu Ja'far sahaja. 4 orang sahaja. Bakun membaca dengan wahwa. Jadi sekarang ni Wars tak boleh sebab Wars baca dengan wahwa. Hamzah pun tak boleh juga sebab Hamzah membaca dengan wahwa juga. Jadi kalau semua tak boleh, pindah ke depan lagi. Pindah ke depan, jumpalah kalimah wahwa. Jadi maknanya sekarang ini kalimah wahwa nak dipindahkan kepada wahwa. Okey? Siapa yang baca dahulu? Kalau ikut turutan Qur'an. Wash. Wash dahulu. Okey, baca wash. Ada macam tu, maknanya kita kena lihat dahulu siapa turutan Qur'an yang hampir kepada Qalun. Qalun, lepas wash. Baca wash. Kemudian ubahkan kalimah-kalimah yang belakang tu yang perlu diubah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Syai'in berapa harakat? 4. Dibaca berapa harakat? 4. Terus sekali lagi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nanti baca kat mana 4 harakat tu? Pada syai'in. Bukan dengunya 4 harakat. Dengu 2 harakat je. Tak dengu pun. Situ. Tanwin tu ma'in. Jadi yang 4 harakatnya ialah pada kalimah syai' tu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Tu 4 harakat. Oh. Cuba baca 4 kali ni. Wa huwa bikulli syai'in alim. Okey, wajah kedua dia 6. Wa huwa bikulli syai'in alim. Okey, itu Warsh. Dia baca dengan syai'in 4 dengan 6. Kemudian siapa baca dengan wahwa, macam biasalah. Macam Warsh baca kan. Tetapi dia baca 2 harakat pada syai'in. Sebab Warsh dia baca dengan wahwa, syai'in 4 dengan 6 kan. Jadi sekarang ini, siapa yang baca dengan wahwa dengan syai' 2 harakat? Siapa? Kalau ikut turutan Qur'an siapa dia? Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir. Nampak? Susunan dia tu. Nak sebut nama dia tu. Kenapa Ibnu Katsir? Kerana Ibnu Katsir merupakan imam yang kedua. Maknanya Qalun dah sebut nama dah. Warsh pun dah sebut nama dah. Sekarang ni kita sebut nama Ibnu Katsir. So baca Ibnu Katsir.
وهو بكل شيء عليم. Syai'in alim. Dua harakat je. Syai'in. Baca Syai'in. وهو بكل شيء عليم. Okey. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nanti panjangkan sedikit tu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu baca dua saja. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dua. Lepas tu yang akhir sekali barulah kita baca dengan bacaan Hamzah. Hamzah iaitu dengan wa huwa saktahkan pada syai'in. وهو بكل شيء عليم. Okey. Baru habis. Pendek je kan? Pendek je kalimah ni tapi banyak khilafnya. Berapa kali kita baca tu? 5 kali, 6 kali kita baca. Berapa kali? 5 kali. 5 5 kali. Banyaklah. Pendek je kalimahnya. Sebab apa? Sebab khilafnya banyak. Syai'in tu. Maknanya ada bacaan 4 harakat, 6 harakat, sakta, lepas tu wahwa sebagainya. Jadi banyak khilaf lah. Dia berbeza kalau ayat tu panjang. Walaupun panjang tetapi khilafnya satu saja misalnya. Kita jumpa mak wajib je. Ataupun mak jaiz saja pada ayat tu. Dia jadi pendek lah khilafnya. Jadi kalimah ni pula dia panjang, dia pendek. Tapi dalam masa yang sama banyak khilaf yang ada dalam kalimah, dalam ayat tersebut. Jadi itu susunan dia. Okey, saya ingat saya nak berhenti setakat tu saja dulu. Yang ni kita hari Jumaat ayat yang berikut itu panjang. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Okey, ada soalan tak? Apa-apa nak tanya? Saya sentiasa ingatkan bahawa kita sekarang ni dah berada pada minggu yang ke-8. Kan? Sebelum tu yang ke-7. Ini yang ke-8 dah. Minggu depan yang ke-9 dah. Sekali lagi minggu depan. Minggu depan sekali lagi kita jumpa insya-Allah. Lepas tu kita cuti. Lepas cuti kita ujian. Saya risau ni, ujian macam mana ni. Saya dah tangguh-tangguh dah ke depan. Sepatutnya ujian kita awal lagi hari tu. Tapi saya tengok masih belum masih banyak yang perlu diperbaiki misalnya. Jadi saya pun tangguh dahulu lagi. Jadi sampai ke minggu yang 10 ni. Jadi kalau minggu 10 ni rasanya tak boleh tangguh lagi lah. Sebab kalau tangguh minggu 10 ni dah jadi nak periksa pula. Jadi minta tolong kepada semua supaya cubalah fahamkan apa yang perlu kita faham. Saya nak tanya macam ni lah bentuknya. Cuma kalimah-kalimah yang saya tanya tu bukanlah kalimah yang susah. Yang senang lah saya ambil insya-Allah senang. Yang ada khilaf dalam tu mungkin 2 khilaf lah. Kalau 1 kan senang sangat. Kan? Mungkin 2 khilaf lah insya-Allah. Tapi antum kena fahamkan, mesti kena fahamkan. Siapa yang mula-mula membaca, yang kedua, mesti kena faham yang tu. Kalau itu tak faham, memang tak boleh baca. Dan ingat antum membaca nanti bukan berpandukan kepada buku tu. Tak apalah kita open book lah, tak ada masalah sebab kita buka rumah kan. Saya tak tahu antum nak buku, tak nak buku. Kadang-kadang matanya kat depan, notanya kat depan, nampak juga. Kadang-kadang matanya kat bawah, notanya kat bawah, nampak juga. Jadi senang ceritanya, open book lah maknanya antum tengok lah apa pun nak tengok pun. Tapi pastikanlah saya akan tanya berdasarkan kepada tak sama lah insya-Allah dengan buku tu. Mungkin saya pendekkan lagi ayat tu. Jadi maknanya tidak boleh tidak, antum mesti kena fahamkan. Kena fahamkan siapa mula-mula baca, siapa yang kedua dan sebagainya. Jadi begitulah. Jadi maknanya mungkin nanti saya akan baca, saya akan bagi antum satu ayat, antum jamakkan ayat tu. Antum bacalah bunyi macam mana pun saya diam je. Macam betul semualah. Kan? Kalau saya tegur-tegur kan, antum pun risau pula nanti. Salah semua rasanya ni. Kan? Jadi saya bagi ayat tu, bacalah nak baca ikut mana pun. Okey? Dan satu soalan lagi, saya akan tanya satu ayat berdasarkan kepada bacaan yang saya minta nantilah. Cuba antum baca dengan riwayat Hisham contohnya. Bacalah Hisham.
Jadi kena kenal jugalah siapa Hisham tu. Kan? Jadi bacalah Hisham. Jadi maknanya dalam masa yang sama, antum mesti kena ingat dia punya manhaj dia tu. Sebab kalau saya minta dijamakkan, kita banyak rujukan. Nak minta jamakkan banyak rujukan, buku sebagainya. Tapi kalau minta satu riwayat saja, antum mesti kena fahamkan macam mana bacaan riwayat tersebut. Ada tak ibdalnya? Ada tak naqalnya? Ada tak saktahnya? Dan sebagainya lah. Takut nanti saya minta orang lain pula bacaannya. Kan? Saya minta bacaan Hafs saja. Tapi antum pergi saktahkan, pergi nakalkan, pergi ibdalkan, lain juga jadinya. Okay? Jadi banyak benda lah. Banyak benda yang perlu kita ingat. Tapi dia macam mana sekalipun, dia hanya berkaitan dengan manhaj lah. Manhaj bacaan yang saya rasa antum mesti kena ingat benda tu. Okay? Mesti kena ingat benda tu. Sebab kita nak gunakan dalam bacaan dan juga dalam macam-macam lah. Peperiksaan dan sebagainya. Okay. Jadi insyaAllah kita jumpa minggu depan sekali lagi. Lepas cuti lah seminggu. Naik cuti tu kita akan buat ujian. Ujian setakat yang kita baca lah. Kalau macam hari ni kita berhenti kat situ. Minggu depan mungkin kita baca semuka lagi. Jadi kita berhenti pada ayat yang akhir semuka tu. Bacalah tu sampai kepada ke permulaan dia yang kita baca mula-mula dahulu. Jadi saya akan tanya sekitar ayat tersebut sahaja. Okey. So insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Okey, jumpa lagi.